Okey je? Kita cek. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd. Pertama dan terutamanya mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, kuliah membaca syarah Aqidah Tahawiyah jilid yang kedua, terjemahan Profesor Dr. Hasnan bin Kassan, yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Hari ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 134. 134. Insya-Allah dalam tahun hadapan insya-Allah kita habis. Tengok lebih kurang kita boleh habis insya-Allah dalam setahun lagi insya-Allah. Ya? 5 tahun. 5 tahun yang lalu kita dah mula daripada 5 tahun yang lalu syarah Aqidah Tahawiyah. Okey. Oleh kerana pada muka surat 134 ni berkaitan dengan kesimpulan, jadi tak payah kita buat kesimpulan. Kesimpulan dah ada di sini. Kesimpulannya iaitu berkaitan dengan makna iman dan Islam. Makna iman dan Islam. Kesimpulannya, maksud apabila Islam diiringi dengan iman tidak sama dengan maksud apabila salah satunya disebut secara bersendirian. Jadi kalau disebutkan secara bersendirian, Islam bererti iman, iman bererti Islam, iman juga bererti taqwa, iman juga bererti bir. Kalau kita kata bahawa bila kita baca ayat Quran, Allah kata diwajibkan ke atas orang-orang beriman puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau Allah kata diwajibkan ke atas orang-orang beriman, kita tak perlu pergi cari makna apa maksud iman kat sini. Oh, jadi yang puasa ni wajib orang yang mencapai level iman saja ke? Tak. Dia kalau kata disebutkan bersendirian, orang beriman itulah orang yang bertakwa. Orang beriman itulah orang Islam. Orang beriman itulah orang yang beramal dengan amal soleh, orang-orang soleh dan sebagainya. Maksudnya sama. Begitu juga perkataan Islam. Kalau dikatakan bahawa inilah dia pakaian seorang Muslim atau seorang Islam, dia samalah. Muslim, mukmin atau siapa, maknanya sama di situ dalam konteks tersebut. Namun apabila diletakkan bersama, sudah pasti tiap-tiap perkataan ini mempunyai maksud yang berbeza. Malah dalam bahasa Arab secara keseluruhannya tak ada satu. Kita belajar dalam ilmu dalam ilmu bahasa, atau kita kalau siapa yang belajar bahasa Arab dalam sabda insya, selalu cikgu suruh datangkan sinonim perkataan ataupun kata muradif. Apakah muradif lafaz jalasa
Duduk apakah dia punya kata seertinya? Kita pun tulis qa'ada contoh. Qa'ada duduk, jalasah duduk. Itu namanya sinonim atau mutaradif. Hakikatnya yang dinamakan sebagai sinonim atau mutaradif atau muradifat bukanlah sinonim yang hakiki. Bukanlah artinya sama 100%. Walaupun dua perkataan yang dikatakan sinonim takkan mempunyai makna yang sama 100%. Tak wujud dalam bahasa ni dua perkataan yang sama 100%. Mesti berbeza. Hendak dan mahu pun lain. Kehendak dan kemahuan sama tak? Walaupun pada asalnya samalah, hendak tu mahulah, kehendak kemahuan lah. Tapi kita tak boleh tukar pada semua tempat tak. Kadang-kadang perkataan kehendak tak digantikan kemahuan, kerana kemahuan tak digantikan kehendak. Begitulah bahasa. Itulah bahasa. Oleh itu ulama tafsir khilaf tentang tentang masalah adakah wujud dua perkataan yang muradif dalam Al-Quranul Karim. Qaul yang rajih, pandangan yang kuat, pandangan yang disertai dengan hujah yang kuat dan tenangkan hati kita, qaulnya bahawa tidak ada satu perkataan dalam Al-Quran pun, tak ada dua perkataan pun yang dikatakan seerti dalam Al-Quranul Karim. Kalau Allah ganti dengan perkataan yang lain pada setengah tempat, artinya adalah perbezaan tertentu berdasarkan kepada konteks. Jadi kalau perkataan-perkataan begini dikatakan seerti apabila dia bersendirian, namun bila dia bersama, walaupun nampak sama, tapi dia tak sama. Itu kalau dua perkataan yang berbeza. Malah ulama bincangkan, kalau perkataan yang sama berulang balik dalam Al-Quranul Karim, adakah boleh artikan erti yang sama? Sama dari segi dalalah makna, namun dari segi kehendak dan uslub, dari segi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan atau dari segi konteks berbeza. Dia tak akan sama. Perkataan yang sama diletakkan, ditambahkan tak di tengah-tengahnya, dia akan berubah. Makna tak berubah secara keseluruhan, namun ada tempat tertentu yang berubah. Suatu kaedah yang kita belajar kaedah tafsir, ada satu kaedah kita kata kaedah at-ta'sis aula min at-ta'kid. Betul? Pernah dah masuk dah? At-ta'sis aula min at-ta'kid. Kaedah ni okey, at-ta'sis iaitu memaknakan satu perkataan yang kita jumpakan, perkataan yang berulang. Bila dia berulang, kita maknakan dengan makna yang baru atau dengan makna yang berbeza daripada sebelumnya, lebih aula daripada kita katakan bahawa dia takkid, bahawa dia menguatkan atau kita seerti, cuma Allah ulang balik itu untuk menyatakan ianya untuk menguatkan atau mengukuhkan atau ulang balik. Sebab itulah kita tengok beberapa ayat. Saya tengok. Contoh ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ni ulang, ada berulang, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Semua perkataan ibadah, tapi daripada fa'il madhi, ada fa'il madhi di sana, ada fa'il mudhari' di situ, ada fa'il di situ, ada yang mufrad, ada yang jamak. Pengulangan ni bila diulang balik dia tak sama. Contoh, kita ambil salah satu kaul, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kau sembah. Kat sini ada 4 kaul. Wala antum 'abiduna ma a'bud, satu sambungan. Contoh kita tengok sini, bahasa mudah, untuk mudah kita faham, kerana kita bukan nak syarahkan makna surah Al-Kafirun, tapi nak tahu bahawa bila berulang maknanya berbeza. Allah kata, Allah katakan wahai Muhammad,
kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kalian sembah. Saya ambil salah satu makna sekarang. Seorang kafir datang, kata apa? Dia offer pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu sebab nuzul ayat ni. Orang kafir datang offer pada Nabi. Orang kafir yang ada jiwa, dia sebelum perang ni dia nak berunding dulu. Kalau macam Abu Lahab, perang terus dalam surah Tabbat Sadah. Dia tak ada rundingan. Abu Lahab, Abu Jahal ni cerita dia perang, bunuh, perang, begitu saja dia punya penyelesaian dia keras. Tapi seperti Al-Walid Ibn Mughirah, juga seperti Ibn Muttalib, atau siapa lagi, seperti Umayyah sendiri, Umayyah bin Khalaf. Mereka ni dilihat dalam sejarah ada semangat nak berunding. Beberapa orang, lebih kurang 8 orang kaum munafik, ketua-ketua kaum datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perbincangan. Begitu dah Muhammad, kita berkolaborasi lah. Mekah ni tak payah perang, tak payah apa, kita sama-sama orang Arab, kita orang Quraisy. Setahun kami sembah Tuhan kamu, setahun lagi kalian sembah Tuhan kami. Kita kerjasama je. Mekah ni, kalau kamu tak nak Tuhan lain, mana maksudnya kami sanggup. 1 tahun kita gotong royong lah, turunkan semua berhala. Tahun ni jadi orang Islam. 360 berhala tu turunkan, dan Mekah ni semua sembunyikan berhala semua. Sembah Allah, solat macam kamu ni. Tahun depan sampai masanya ulang balik. Kita jadikan Mekah ni bervariasi, ada pelbagai agama. Allah kata, qul ya ayyuhal kafirun, orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sekarang aku tak sembah apa yang kau sembah. Mana Tuhan kita lain. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan apa yang kalian sembah tu bukan yang aku sembah. Walaupun kalian mengaku kalian tawaf sembah Allah, anak kalian nama Abdullah, walaupun kalian mengaku berdoa kepada Allah, tapi cara kalian itu bukan ibadah aku. Maksudnya, walaupun orang kafir mengaku dia sembah Allah, orang kafir mengaku dia sembah Allah, ini perkara pertama Nabi menafikan. Apa yang aku sembah sekarang bukannya kemudian sembah, sebab aku sembah mentauhidkan Allah. Kalian sembah dengan syirik, itu bukan Tuhan yang aku sembah, tak sama dengan Tuhan yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan apa yang kalian sembah sekarang tidak sama seperti apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, dan sampai bila-bila aku tak sembah apa yang kalian sembah. Kita ambil satu makna. Mana abid kat sini, mana gunakan isim fa'il, artinya menafikan masa, artinya tak ada langsung sampai bila-bila. Wala ana abidum ma abadtum, aku takkan sembah apa yang kalian pernah sembah sekarang ni. Wala antum abiduna ma abud, dan kalian pun takkan sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, takkan jadi kecuali kau ikut agama aku, atau kalau nak sambut aku ikut agama kamu. Jadi kalau tak nak betul langsung, bukan campur. Lakum dinukum waliyadin, tunggu Allah buat keputusan. Memang dua perkara yang tak boleh bergabung. Jadi saya nak fokuskan kalimah la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Bila diulang balik wala ana 'abidun ma 'abadtum, ulama akan tafsirkan dua ayat pertama berkaitan dengan penafian untuk hari ini. Aku tolak cadangan tersebut sebab Tuhan kamu bukan Tuhan aku, dan jangan datang lagi bila-bila. Tak payah datang balik. Tak payah offer lagi. Memang sampai bila-bila. Jadi bila berulang akan dimaknakan dengan makna tersebut. Sebagai ulama tafsirkan dengan makna la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud, bahawa la a'budu ma ta'budun ini berkaitan dengan madhi, tapi bincangan detail. Yang penting ulama takkan berikan makna yang sama. Ada mazhab kata takkid, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, takkid. Ayat yang kedua takkid, atau sebagai kata pengulangan itu menguatkan fakta yang lama. Namun bagi kaedah tafsir, kita tahu bahawa takkan ada perkataan yang sama 100%. Kita takkan pergi kata takkid, kecuali kalau kita katakan bahawa kita tak tahu wajah pengulangan ini, kenapa Allah ulang, tak dapat nak tahu, tapi pasti ada hikmahnya. Cuma ayat ini sebagai takkid terhadap ayat yang lepas. Takkid kenapa?
dalam taksis mesti ada takkid, dalam takkid tak memiliki taksis. Taksis apa dia? Bila kita ayat yang sama kita ulang dengan kita beri dengan makna baru, masih mengandungi erti Allah menegaskan fakta yang sama, erti takkid. Manakala kita kata kita bagi makna baru, tetap mengandungi makna takkid. Tapi kalau kita tak bagi makna, kita kata benda yang sama, ya Allah ulang balik, dia tak mengandungi taksis, tak mengandungi makna yang baru. Itu kaedah tafsir. Bila kita tengok atau kita baca ayat Quran surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 18 kali ulang. Kita tahu walaupun ayatnya sama, namun pengulangan tadi ada maksud yang berbeza-beza. Takkid ada, pasti. Allah takkid, Allah ulang balik. Allah tegaskan benda yang sama. Tentang apakah dengan nikmat manakah yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia. Tapi maksud di sebalik pengulangan tersebut mesti ada hikmah. Kalau kita tak mampu bagikan makna baru ataupun tak jumpa hikmah macam mana cara terangkan, kita kata ayat ini makna zahirnya adalah sama dan menguatkan ayat yang lalu, cuma pasti ada sebab dan hikmah di sebalik pengulangan ini. Takkan kita kata sama. Kalau tak mampu jawab tu, tak mampu maknakan, artinya memang kita belum lagi dibukakan ilmu atau belum lagi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu berkaitan dengan perkataan, walaupun perkataan sama berulang. Apatah lagi perkataan yang berbeza seperti Islam dan iman. Islam dan iman bukanlah, walaupun dari segi keadaan tertentu kita kata dia muradif atau kita kata dia sinonim bila merujuk kepada musamma yang sama, tapi kalau dari segi maknanya, dia tidak sama. Apa arti musamma? Contoh, kita panggil Abu Talha. Siapa Abu Talha? Abu Talha. Apa seerti dengan Abu Talha? Kita nak panggil dia. Eti siapa? Abu Talha siapa? Syamsul? Orang sama. Okey, dari segi bila kita sebutkan dari segi untuk merujuk kepada musamma, maknanya pemilik nama tersebut sama. Eti, nak kata Eti ke Abu Talha ke Syamsul, sama betul tak? Tapi makna dia sama ketiga ni. Eti sama makna dengan Abu Talha ke? Tak, yang ni kata singkatan, yang ni huruf singkatan, yang ni nama kunyah, yang ni nama penuh. Kalau kita kata muradif, hanya dilihat apabila merujuk kepada musamma. Kebiasaan dalam bahasa begitu, bila merujuk kepada apa yang kita maksudkan. Kalau kita cerita tentang bab tentang orangnya, okey, samalah. Tapi dari segi makna, tiap-tiap nama sebut mesti ada makna yang berbeza. Jelas? Sebab tu nama Allah Subhanahu, nama Allah banyak, merujuk kepada musamma yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tiap-tiap nama mengandungi makna, dan makna itu mengandungi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, makna yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan Islam dan iman. Kalau kita kata orang-orang, bila kita merujuk, bila disebut secara bersendirian, dia merangkumi semua. Bila dia sebutkan bersama, maknanya berbeza. Sebab apa? Sebab dari segi bahasa pun asalnya macam tu. Tak ada dua perkataan yang betul-betul sama 100%. Kesimpulannya, maksud apabila Islam diiringi dengan iman tidak sama dengan maksud apabila salah satunya disebut secara bersendirian. Perumpamaan Islam dan iman adalah seperti dua kalimah syahadah. Salah satunya perlu kepada yang lain, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah. Syahadah terhadap kerasulan bukanlah syahadah terhadap keesaan, iaitu syahadah ala risalah. Syahadah terhadap risalah bukanlah syahadah di atas wahdaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersyahadah keesaan Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersyahadah di atas risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ke tak? Tak sama. Sebab dah kalimah syahadah. Tapi mana dua kalimah yang berbeza. Kalimah pertama merujuk kepada asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah kedua merujuk kepada wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Syahadah terhadap kerasulan bukanlah syahadah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah berlainan, tetapi salah satunya ada kaitan makna dengan yang satu lagi. Pada hukum dan makna kedua-duanya adalah satu. Pada hukum dan makna kedua-duanya adalah satu. Dari segi terjemahan kita ketepikan sebentar. Tapi kita fahamkan dulu. Kalimah syahadah dua kalimah yang berbeza. Namun kalau orang kata, alhamdulillah ada hari ini 3 orang yang syahadah. 3 orang hari ini syahadah. Di mana dibaca salam. Contoh, kata kan? Maksudnya apa? Dia ucap kalimah syahadah mana satu? Dua-dua. Atau kita kata bila Nabi kata, siapa sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk syurga. La ilaha illallah melangkumi mana? Ada orang kata, ya jangan ajarkan Muhammad Rasulullah. Nabi kata la ilaha sahaja. Ada ke? Tak. Kalau cukup la ilaha saja, okey, boleh terima. Tapi kalau sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh tidak? Boleh. Kalimah syahadah yang sempurna. Kadang dua ni berbeza namun bukan bererti terpisah. Sebab tu rukun kalimah syahadah berada dalam satu rukun, dalam rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ni rukun yang pertama, bukan 2 rukun yang berbeza. Sebab tu kita selalu sebut tentang golongan yang anti hadis. Kamu tak laksanakan satu pun daripada rukun Islam. Macam mana dia boleh mengaku anti hadis sebagai Islam? Kalau dia dia tolak hadis, artinya syahadah terhadap kalimah Muhammad Rasulullah tak sah. Rukun Islam pertama tidak sah. Kalau dia tolak hadis, macam mana dia nak solat? Solat berapa waktu? Solat berapa waktu? Ada ke dalam Quran sebut 5 waktu? Jadi solat apa? Berapa rakaat? Dia berdiri macam mana? Nabi Allah ajar ke letakkan dia berdiri macam mana? Dia rukuk macam mana? Dia sujud macam mana? Bacaan tahiyat dia apa? Rukuk macam mana pun tak disebutkan secara detail dalam Al-Quranul Karim. Bacaan tak sebut, apa lagi solat? Sebab tu golongan anti hadis penghujung memang tak solat. Mereka adalah jambatan, golongan asal golongan pemalas. Lepas tu datang idea yang sokong kemalasan dia. Akhirnya dia suka kepada ideologi begini. Malas tapi level tinggi dalam agama. Malas tak belajar, malas nak solat, tapi boleh jadi ahli hakikat, ahli makrifat. Mana orang tak suka yang buat kerja ni? Malas nak belajar, tak belajar bahasa Arab, tapi tahu rahsia. Tiba-tiba dia buka Quran, dia tahu rahsia di sebalik huruf. Oh, dia ada rahsia, kita tak ada rahsia. Mana orang bodoh, bahasa. Mana ada orang-orang yang malas ni tak suka? Memanglah suka. Kalau tak gunakan iman, kalau tak kerana kejujuran, suka, seronok. Tak payah belajar bahasa Arab, lagi faham bahasa Arab daripada yang belajar bahasa Arab. Tak payah pergi kelas, kan? Di kelas tak ada syariat, dia tidur je. Mimpi dia lebih tinggi level berbanding dengan yang belajar. Yang kalau kita keluarkan dalil, keluarkan semua sekali, dia tunggu mimpi satu saja, oi, susah. Kalau dah belajar, orang nak cium tangan pun kita tarik, teragak. Takut berlakunya ghulu, tahu hukumnya. Tapi kalau dengan golongan ini, dia bukan apa, dia bagi lagi, ambil berkat. Allah musta'an. Jadi balik kepada kalimah syahadah. Kalau orang yang anti hadis, sudah tentu mereka tak akan mampu beramal dengan sikit penduduk daripada Islam. Kalimah syahadah dia pun tak sah, solatnya tidak sah, puasa pun tak tahu nak puasa. Puasa dia, apa yang batalkan puasa, apa yang dia perlu buat, apa yang tidak, dia pun tak tahu. Zakat pun tak tahu. Dengan zakat mana ada nisab sebutkan dalam Quranul Karim. Haji pun mana disebut haji, ni Allah suruh ayat haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Umum.
Berapa rukun, pergi kat mana, buat macam mana, pakai ihram pun tak sebut dalam haji. Jadi macam mana haji? Sudah itulah golongan anti hadis ni hakikatnya golongan yang tidak mahu beramal dengan ajaran Islam. Tapi rasa berat untuk mengaku aku orang kafir. Masih lagi manusia ni berat. Dia tahu indahnya Islam. Dia cukup nak berintimak, nak dinamakan dan dipanggil sebagai orang Islam. Jadi mereka perlu cari nama yang sesuai. Mereka pun tak letak nama anti hadis. Mereka kata kami ni Quraniyun, Quranis. Kami ahli Quran. Masya Allah. Kan ahli Quran nampak cantik. Sebab tu janganlah terpengaruh dengan nama. Oh, Syekh Fulan dan Fulan, Syekh Fulan, kumpulan Fulan dan Fulan, wali Fulan. Jangan terpengaruh nama. Nama Tuan Guru, Tok Syekh, Al-Fadil sana sini. Ini semua nama orang letak. Ada mungkin, ada betul, mungkin tak betul. Kita jangan terpengaruh. Kita tengok kepada isi kandungan. Bila bab agama, kita tengok kepada dalil. Kenapa dalil? Sebab kita sebutkan semalam, dalil, kenapa agama ni perlu ada dalil? Sebab agama Islam, agama yang telah sempurna sejak zaman Nabi SAW. Takkan kita jumpa satu benda yang betul kecuali pada sumber yang sempurna tadi. Kalau ajaran lain, kita nak pergi, siapa pengasas katalah yang cipta kapal terbang, kita ambil contoh. Siapa cipta kapal terbang? Abbas bin Firnas. Katalah Wright Brothers yang betul-betul boleh terbang. Abbas Firnas jatuh, terbang tak boleh turun. Tak boleh naikkan sebab dia tak ada ekor. Kan kita ambil Wright Brothers kan, yang selamat mendarat, terbang dan selamat. Okey. Kita nak buat kapal terbang, wajib ke pergi buat ikut dia? Tak wajib. Ilmu masa tu belum kembang habis, dia baru tahu sebahagian daripada ilmu penerbangan. Jadi orang yang tolak teori-teori baru, orang yang jumud. Sebab apa? Ilmu zaman tu, masa penemuan tersebut belum sempurna. Betul tak? Sama juga ilmu engineering, sama juga ilmu matematik, sama juga ilmu perubatan. Tak semestinya kita mesti guna macam mana Ibn Sina guna. Orang yang tolak teknologi baru dan hanya nak balik kepada tengok 100% macam Ibn Sina buat, kita kata jumud. Betul tak? Sebab ilmu masa tu belum berkembang. Kesempurnaan makin berkembang, akal manusia berkembang, penemuan berkembang. Ilmu agama berbeza. Ilmu agama sempurna zaman Nabi SAW. Sempurna, cukup. Siapa yang lari, dia yang lari. Sebab tu bila dikatakan firaq atau boleh dikatakan sebagai golongan khawarij, dia orang yang keluar. Dia yang keluar daripada kumpulan yang betul. Mu'tazilah, dia yang keluar. Firaq dia yang berpecah daripada jalan Islam yang benar. Semua ajaran Islam dan semua ilmu Islam bawa kita kepada asal. Sebab tu dalam agama Islam perlu pada dalil. Dalil inilah yang menyatakan bahawa apa yang dibawa oleh kita adalah sempurna. Apa yang dibawa oleh kita dalam penyampaian adalah ada sumbernya daripada agama yang sempurna. Kita pernah jawab daurah semalam. Orang kata bawa ilmu nahu tak ada zaman Nabi lah, ilmu balaghah tak ada zaman Nabi, ilmu semua ni. Kita dah jawab bahawa ilmu-ilmu tersebut bukan buat benda baru. Ilmu tersebut ajar kita supaya jaga standard dan kualiti yang ada pada zaman Nabi SAW. Ilmu nahu jaga baris, ilmu saraf jaga struktur ayat, ilmu balaghah jaga maknanya, ilmu tajwid jaga sebutannya, ilmu qiraat jaga riwayat-riwayatnya ni. Mana ada ilmu yang menafikan yang zaman Nabi? Sebab tu ulama sejak pada awal lagi tolak ilmu kalam. Ilmu kalam dia menafikan apa yang ada zaman Nabi SAW, menafikan mazhab salafus salih. Sebab tu ulama tolak. Kenapa ilmu lain ulama terima tak ada masalah? Semua perkembangan ilmu terima sebab memudahkan dan memahamkan kita dengan yang asal. Okey, balik kepada kita berkaitan dengan lafaz, tinggal al-hadis, tinggal anti hadis semua sekali. Kita balik pada tajuk asal. Tajuk asal nak cerita tentang kalimah syahadah ni. Kalimah syahadah
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun dua kalimah yang berbeza, maknanya berbeza, namun ia adalah satu perkara, berada dalam satu rukun, berada dalam satu makna, satu hukum. Kalau orang ucap kalimah la ilaha illallah, tak nak terima Muhammadar Rasulullah, sama macam dia tak mengucapkan kalimah syahadah. Atau orang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak nak asyhadu la ilaha illallah, pun tak sempurna. Jadi hukumnya sama. Hukum mana dia tak dikira sebagai orang Islam. Sama juga orang yang katakan saya nak jadi orang beriman, tak nak jadi orang Islam. Mana boleh? Tak mungkin. Saya nak jadi ahli ma'rifat, tak nak jadi ahli syariat. Saya nak kenal Allah, saya nak solat khusyuk tapi tak nak solat. Solat khusyuk tanpa solat, tanpa perbuatan, solat dengan hati. Tak mungkin. Tidak mungkin. Okey. Sebab tu iman memang berbeza daripada Islam, tapi dia tidak terpecah. Dia tidak terpisah. Islam itulah iman, iman itulah Islam, ia ini bersama. Cuma kita tak kata dia mesti sama 100%. Dari segi diletakkan bersama nampaklah beza maknanya, tapi disebutkan bersendirian dia adalah mewakili satu sama lain, kerana dia berasal daripada satu perkara, iaitu ad-din. Dia memaknakan agama itu sendiri. Okey, sebab tu kata Syekh, kedua-dua adalah berlainan, tetapi salah satunya ada kaitan makna dengan yang satu lagi. Pada hukum dan makna kedua-duanya adalah satu. Begitu juga Islam dan iman. Tidak ada iman bagi orang yang tidak Islam, dan tidak Islam bagi orang yang tidak ada iman. Mana boleh orang yang kata saya orang beriman bukan orang Islam, atau saya orang Islam tapi saya bukan beriman. Tak boleh dalam konteks tersebut. Walaupun ada beza, ada Allah larang orang yang mengaku, dari segi level tahap keimanan tu berbeza bila diletakkan sekali. Ini kerana seorang mukmin tidak boleh lari dari Islam yang menghasilkan imannya, dan seorang Muslim perlu kepada iman bagi mengesahkan Islamnya. Contoh-contoh bagi perkara ini dalam kalamullah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia lain ada banyak, iaitu dari segi keseiringan dan keberasingan seperti lafaz kufur dan nifaq. Bukan Islam iman je, perkataan lain pun sama. Contoh kufur dengan nifaq. Munafik kafir ke Islam? Kufur dengan nifaq. Kita baca lagi. Apabila lafaz kufur disebut secara berasingan dalam janji akhirat, gariskan dalam janji akhirat, disebut secara berasingan dalam ayat tentang akhirat, akan merangkumi orang-orang munafik sekali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nak bantu gariskan angka berikutnya. Saya ini masih lagi tak sempat tertinggal buku, jadi pinjam buku Angka Amri. Nah, tadi akhirat, dalam janji akhirat. Sebab sebelum ni saya direct pada rumah, tapi sekarang memang daripada pagi di KL. Kalau lupa bawa yang pagi itu tertinggal. Kadang-kadang daripada hari Ahad dah sedia di sini, keadaan tertentu. Okey, apabila lafaz kufur disebut secara berasingan dalam janji akhirat, maka akan merangkumi orang-orang munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan sesiapa yang kufur dengan iman, itu yang kufur ataupun ingkar ataupun juhud setelah dia beriman. Wa may yakfur bil iman, siapa yang kufur terhadap keimanan, atau dengan maknanya, dengan tafsirannya, siapa yang kufur setelah dia beriman, faqad habita amaluhu, maka dia telah pun, amalan-amalan dia telah pun gugur. Habita, gugurlah segala amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat nanti dari kalangan orang-orang yang rugi. Okey, sekarang yang rugi di hari akhirat atau yang kufur sekarang? Okey,
yang di kalangan orang-orang yang masuk neraka khasirin, orang kafir sahaja ke atau orang munafik sekali? Munafik. Sebab Allah kata dia kufur setelah iman. Munafik ni dia mengaku sebagai beriman. Dia masuk ke sini juga orang Islam yang bukan munafik tapi murtad. Kemudian dia murtad, yang kafir ataupun yang kufur dengan hatinya, semua sekali minal khasirin. Jadi orang munafik di dunia hukum dia macam orang Islam. Hukum dia macam orang Islam dari segi hak-hak kenegaraan, hak-hak keislaman yang umum. Termasuklah dalam bab menguruskan jenazah dia. Dia matikan sekalipun disolatkan. Kalau kita tak tahu isi kandungan hati dia. Nabi SAW, Allah turunkan wahyu. Allah larang jangan berdiri di kubur dia, jangan solatkan dia, untuk Rasulullah SAW. Kita mana tahu munafik dah. Kita tak kenal siapa munafik. Tak pasti. Jadi kita terpaksa bermuamalah dengan zahir. Dia mengaku di Islam, dia mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tak boleh hukumkan hati orang. Kita hanya hukum dasarkan kepada zahir, hukum yang zahir. Hari akhirat tak, Allah tahu, Allah balas. Hari akhirat Allah akan balas sesuai dengan kedudukannya. Jadi orang munafik dan orang kufur, kalau ayat Quran cerita tentang orang-orang kafir berada dalam neraka, termasuk orang munafik, termasuk sekali. Tapi kalau dibezakan, bila Allah kata sesungguhnya orang munafik berada di kerak api neraka, mana dalam kisah neraka, bila Allah kata orang munafik berada di darkil asfali minan nar, berkaitan dengan lafaz-lafaz munafik khas, diartikan bahawa makna yang khas. Tentu munafik di sini maknanya yang tersendiri. Nifak itu kufurnya berbeza daripada kufur orang musyrikin. Malah kalau kita orang-orang kafir merangkumi semua. Tapi bila didetailkan, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Bila detailkan, ahli kitab lain, musyrikin lain. Kafir sama-sama kafir, tapi bila dalam skop tertentu dia berbeza. Malah hukumnya berbeza. Pada setengah keadaan, orang ahli kitab kita boleh makan sembelihan dia, orang musyrikin kita tak boleh. Ahli kitab boleh diberi jizyah, hakim tak boleh, orang musyrikin tak boleh diberi jizyah dan sebab seumpamanya. Okey. Contoh-contoh yang lain ini adalah banyak. Apabila lafaz kufur dan nifak disebut secara seiringan, maka kufur bermakna orang yang menzahirkan kekufurannya, munafik bermakna orang yang beriman dengan lidah tetapi tidak beriman dengan hati, walaupun dua-dua kafir. Kalau disebut secara bersama, seiringan. Tapi kalau disebut secara terpisah, munafik ni pun kafir, kafir pun kafir. Kalau munafik tengok pada bila dia berkaitan hari akhirat. Berkaitan akhirat, munafik masuk dengan kafir sekali semua. Begitu juga lafaz bir dan taqwa. Bir, kebaikan-kebaikan. Taqwa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Urusan berkaitan dengan bir dan takwa sama. Bir maknanya takwa, takwa maknanya bir. Tapi kalau diletakkan bersama kalimah bir dengan takwa, bir berarti melakukan kebaikan, takwa meninggalkan perkara yang dilarang. Kalau diletakkan bersama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lawan dia, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bir buat kebaikan, tolong menolong dalam buat kebaikan, tolong menolong dalam takwa, dalam lari dan jauh, tolong menolong dalam mencegah diri seseorang daripada melakukan maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-itsm adalah dosa, dosa personal. Al-udwan, dosa melibatkan pihak lain. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-itsmu buat dosa secara umum, semua dosa. Tapi kalau udwan, dosa melibatkan pihak yang lain, melampaui batas, dia tak cukup untuk diri dia.
tak cukup untuk dirinya sendiri. Dia buat dosa yang melampaui batas. Melampaui batas. Kalau dosa dia tak solat, tu apa dia? Maksud ism kan udwan, al-ithmu. Tapi kalau dia bunuh orang, curi harta orang, mengumpat orang, mengata orang, ini adalah udwan. Dua-dua dosa. Al-ithmu ni umum. Al-udwan adalah melampaui batas. Kalau disebutkan secara berasingan, al-udwan bermaksud al-ithmu. Mana orang yang buat dosa sendiri sebenarnya dia melampau juga, melanggar batas Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebutkan al-ithmu wal udwan berdekatan, jadi ism itu melibatkan dosa personal, udwan melibatkan dosa yang melibatkan orang melampau, adanya melanggar batas, itu langgar hak orang lain. Lafaz taubat dan istighfar. Ahlan wa sahlan. Lafaz taubat dan istighfar. Tadi terkepung dengan banjir. Ya kan, selamat tu saya, ahlan wa sahlan. Kita tadi di bawah pun banjir. Bawah pun banjir. Alhamdulillah, cepat turun. Alhamdulillah. Terap. Okey. Begitu juga lafaz taubah dan istighfar. Bertaubat dengan beristighfar sama makna tak? Taubatlah, istighfarlah. Istighfar banyak-banyak, buat dosa banyak tu kan. Taubatlah, dosa banyak. Sama makna tak? Sama. Taubat tu lah istighfar, istighfar taubat. Mana orang sebut istighfar daripada Allah, taubat daripada Allah pada waktu berbeza, maknanya sama. Tapi kalau disebutkan bersama, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, sama tak? Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, sama tak? Lain. Istighfar lain, taubat lain. Kat mana lainnya? Kita dah bincangkan jilid pertama. Kita ambil satu yang mudah. Istighfar, kita minta pengampunan secara mutlak kepada segala dosa. Taubat, kita spesifik terhadap dosa-dosa besar tertentu atau dosa tertentu yang kita nak, kita berjanji dengan Allah, aku tak buat lagi ya Allah dosa tersebut. Taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi bila sebut wa atubu ilaih, kita ingat apa dosa yang kita nak tinggalkan demi Allah Subhanahu wa taala. Tak nak buat lagi ya Allah. Tak nak buat lagi. Ya, istighfar umum, taubah lebih khusus. Sebab tu dia ulama bincangkan, dosa besar boleh tak cukup istighfar atau perlu bertaubat? Orang buat dosa besar, istighfar ni apa? Kita lepas solat, astagfirullah. Dosa-dosa kecil terhapus. Kita wuduk, ketika wuduk kita, ketika kita buat amal-amal soleh, akan terhapus kejahatan-kejahatan. Tapi dosa besar, adakah yang terhapus atau tidak? Khilaf ulama. Kenapa khilaf? Sebab perkataan taubat maknanya lain. Taubah melibatkan kita khususkan apakah amalan yang kesalahan yang kita buat, maka ada syarat taubat. Syaratnya apa taubat? Pertama sekali kita menyesal di atas apa yang kita buat. Kemudian kita tinggalkan. Kemudian kita berjanji tidak akan mengulanginya. Sebab apa syarat-syarat diletakkan? Sebab taubat melibatkan spesifik, dosa secara spesifik. Istighfar dengan taubat maknanya berbeza bila dia bersendirian, tapi maknanya sama bila bersendirian, tapi bila bersama bersama maknanya adalah berbeza. Perbezaan antara Islam dan iman dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kenapa Ustaz tak jangan tajwid? Sebab kita baca dengan untuk mafhum, tak ada masalah. Tapi kalau baca Quran untuk qiraah, tujuan memang untuk baca Quran, perlu kita tengok pada tajwid. Tapi baca untuk mafhum,
Mana kita untuk kita sedang syarahkan, kita nak ambil mafhumnya, maka kita kena ikut kaedah bahasa Arab yang jelas. Nak baca dengan tajwid tu lebih baik. Lebih baik. Sebab tu ada di kalangan ustaz-ustaz yang baca sekalipun mana baca dulu yang dengan bacaan yang sempurna. Namun bukanlah satu tidaklah satu menjadi syarat untuk kita baca cukup dengan segala hukum-hukum tajwid ketika kita mensyarahkan makna, sebab maksud kita adalah memahamkan makna. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, itu Arab Badui. Arab, orang-orang Badui, tak kira Arab. Buang kata Arab pun tak apa. Arab ni siapa yang tinggal di Badu, di perkampungan yang jauh. Tak kira dia orang Arab ataupun bukan Arab, dipanggil sebagai Arab. Cuma kita dah biasa dah Arab Badui. Sedangkan Badui ni bukan Arab je. Seronok kita kena kutuk Arab Badui kan. Sebenarnya bukan Arab je. Badui ni siapa sahaja yang tinggal di Badiah, berasal dari Badiah, tinggal kat kampung jauh daripada kemajuan. Lawannya Hadari, orang tinggal dalam bandar, hadar, dalam hadarah, dalam kemajuan. Jadi Al-Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab lah, orang Arab. Mereka ni tak kenal Nabi betul. Mereka tak kenal. Sebahagian mereka masuk Islam ikut-ikut je. Tak kenal agama Islam betul. Masuk ikut-ikut. Pergi kelas ni tak bukan Badui lah, contoh ikut-ikut ni. Kita pergi sebab kawan kita pergi, kita ikut lah. Ikut. Dengar tak tahu, ustaz ni apa dia cerita ni tajuk apa pun tak tahu. Ada orang begitu. Arab ni ramai di kalangan mereka begitu. Bila ketua kabilah kata, okey kita masuk Islam. Masuk Islam dapat apa? Dapat 3,000. Itu kan cerita Badui, itu cerita Perlis. Kan ada orang yang begitu. Islam benarkan tidak? Benarkan. Boleh. Ada harta asnaf. Salah satu asnafnya adalah muallaf qulubuhum. Orang muallaf, orang yang perlu dijinakkan hatinya. Arab ada yang masuk Islam daripada Badui, tak tahu sangat tentang ajaran Islam, tentang iman, hukum-hukum Islam secara detail. Dia cuma tahu kalimah syahadah la ilaha illallah, nak ikut Allah, nak ikut Rasul. Dia beriman. Maknanya dia kena tinggalkan agama lama dia. Aku dah pergi agama baru dah ni. Aku pindah dah. Aku ikut Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Dia faham semua makna. Bersedia tinggalkan. Tapi dia tak faham apa-apa. Dia bersedia. Semuanya dia sah. Yakin dengan Islam semua sah. Tapi dia belum lagi tahu apa isi kandungan agama secara, apa yang wajib pada dia sebagai secara detail, dia tidak tahu. Dia cuma Islam ikutan, percaya dengan Islam secara umum, mana untuk sah, cukup sah kalimah syahadahnya. Bila datang dia qalatil a'rabu amanna. Orang Arab ni bila masuk Islam kata kami dapat iman. Allah kata qul, katakan kepada dia wahai Muhammad, pada mereka wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, tapi katalah kami dah masuk Islam. Sebab apa maknanya berbeza? Sebab amanna dengan aslamna diletakkan bersama dalam satu ayat. Tapi kalau berbeza, tak disebutkan detail begini, kampung Badui itu dah masuk Islam belum? Dah. Atau katanya, kampung Badui itu orang beriman ke tak? Beriman. Maksudnya kalau disebutkan secara berasingan. Disebut bersama, maksud Badui dia masuk Islam, tapi contohnya Islam nama. Tak faham apa-apa, tak iman apa lagi, Islam nama. Kita panggil lah Islam dia masuk Islam dah. Atau kita, dia beriman tak? Beriman. Iman lah maksudnya dia masuk Islam lah. Macam tu lah, kita pun bahasa Melayu kita pun sama. Gunakan kaedah yang sama. Okey. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Islam dengan iman bila dia bersama maknanya berbeza. Hingga akhir surah. Ada orang menyangkal penggunaan ayat ini sebagai bukti perbezaan antara Islam dan iman. Ada orang kata, jangan buat contoh ni lah. Contoh ayat ni berkaitan orang munafik. Dia kata apa? Ada orang yang menyangkal penggunaan ayat ini sebagai bukti perbezaan antara Islam dengan iman dengan mengatakan bahawa makna qulu aslamna
Iaitu Allah kata, katakanlah kalian dah masuk Islam, ialah mengikut dengan anggota zahir kami. Sedangkan pada hakikatnya mereka adalah orang-orang munafik. Ni sebagian ulama tafsir kata ayat ni turun pada orang munafik. Munafik kata kami dah beriman. Allah kata tak. Jangan kata beriman, katakan kamu dah masuk Islam. Jadi artinya Islam kat sini artinya Islam secara zahir saja. Hati tak beriman lagi. Hati tidak beriman. Ini yang ditafsirkan sebagai ulama tafsir. Jadi mereka kata jangan guna ayat ni. Ayat ni untuk orang munafik, bukan untuk orang Islam. Apa kata Syekh? Ini adalah salah satu daripada dua pendapat mufassirin mengenai ayat ini. Sangkalan ini dijawab dengan pendapat lain, iaitu mereka sebenarnya bukan orang-orang beriman mereka sebenarnya bukan orang-orang yang beriman sempurna keimanannya. Iaitu orang beriman tapi bukan sempurna imannya. Bukannya mereka itu orang-orang munafik sebagaimana iman. Jadi mereka ini orang beriman tapi bukan iman yang sempurna. Mereka sah ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka bukan munafik. Cuma mereka tak tahu langsung, tak ajaran Islam. Banyak benda mungkin kalau mereka tahu kita kejut. Mereka tahu je, mereka rasa, kalau aku tahu aku tak masuk Islam, kena macam ni pula, kena begini pula. Jadi mereka tak tahu lagi. Jadi iman Islam pada mereka belum kuat. Tapi sah tak keislaman mereka? Sah, sebab mereka masuk dengan kalimah syahadah yang jelas, makna jelas, bersedia dengan ajaran Islam, tapi belum kuat imannya. Jadi imannya belum sempurna. Itu yang Allah maksudkan kata pendapat yang kedua. Sebagaimana iman dinafikan daripada orang-orang yang membunuh, berzina, mencuri, serta orang yang tidak amanah. Bila Nabi kata tidak beriman salah seorang daripada kalian ketika dia berzina. Ayat-ayat hadis-hadis yang kita baca kan sebelum ini. Jadi sama, kat sini Allah nafikan maksud iman daripada lelaki ni tadi, daripada orang Arab, orang Badui, bukan kerana dia ni orang munafik, tapi kerana waktu tu imannya lemah, imannya tidak kuat. Sama seperti orang-orang yang mencuri. Masa mencuri di Islam tak Islam, tapi dia masa mencuri, dia bukan iman tak kuat, iman dia lemah. So, hamba dinafikan iman daripada diri mereka. Sama orang yang berzina, orang yang buat amal-amal yang dilarang oleh Islam, mereka ini ketika mereka lakukan amalan-amalan ini, amalan-amalan kemaksiatan dilakukan ketika iman mereka sangat lemah. Sebab itu dikatakan bahawa mereka tidak beriman atas dasar tersebut, bukan kerana dinafikan iman yang asal, atau kita kata dia ni dah murtad. Bukan itu maksud menafikan iman di sini, atau dia bukan tak diiktiraf keislamannya, bukan itu. Untuk ayat ini tidak diturunkan kepada kaum munafik, tapi diturunkan kepada orang Arab yang belum kuat imannya. Pendapat ini dikuatkan lagi dengan laras bahasa ayat. Ini kerana dari mula hingga akhir surah ini, iaitu surah Hujurat, merupakan larangan daripada melakukan maksiat, hukum beberapa pelaku maksiat dan sebagainya, tapi tidak ada disebut tentang orang-orang munafik. Tak ada sepatah pun perkataan munafik kat sini. Ayat sebelum semua larangan buat maksiat, larangan-larangan tertentu. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bukti pertama lah, hujah pertama dalam dalam surah Hujurat tak cerita munafik, cerita tentang larangan buat maksiat, larangan melanggari perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Tak sebut pun tentang golongan munafik. Kemudian seterusnya Allah berfirman, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, kalau kalian taat pada Allah dan Rasulnya, la yaliskum min a'malikum syai'a, Allah takkan kurangkan sedikit pun daripada amal ibadah kamu. Jadi, kalau artinya mereka orang Islam, kalau mereka taat pada Allah dengan Rasul dengan sebenarnya, Allah tak kurangkan sedikit pun daripada amalan yang mereka lakukan. Allah akan bagi pahala. Artinya dia bukan munafik. Dia beramal, Allah berikan pahala. Allah tak akan kurangkan sedikit pun daripada pahala yang mereka lakukan. Jadi sini orang Islam tapi tak kuat Islamnya. Iman mereka tidak kuat. Ketaatan mereka pada Nabi bersyarat. Kalau Nabi bagi aku zakat ni, aku buatlah. Kalau tak bagi, rugi je. Dia bukan sebab ni, dia ada sebab lain. Allah kata kalau kamu taat dengan Allah Rasul sebenarnya, Allah tak akan
kurangkan sedikit pun daripada pahala dari kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Sekiranya mereka orang munafik, maka tidak ada gunanya ketaatan bagi mereka. Kalau munafik, tak payah cerita mereka taat pun tak guna. Munafik taat kepada Allah dan Rasulnya tak guna. Mereka beriman dengan iman yang sah lah. Bila mereka taat, mereka dapat pahala dan Allah tak kurangkan pahala mereka. Allah kemudian Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Allah terangkan makna iman. Orang beriman sebenar ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak merasa syak, tidak merasa ragu-ragu, ikut betul-betul. Jadi Allah terangkan erti iman orang mukmin sebenar dan orang yang tidak kuat imannya. Sesungguhnya orang-orang beriman yang sempurna Sesungguhnya orang-orang beriman sempurna imannya, Allah Subhanahu lebih mengetahui adalah mereka itu dan bukannya kamu. Ini tafsiran terhadap ayat tadi. Kamu ni masih lagi banyak benda yang perlu kalian betulkan dengan iman kalian. Mereka tu yang beriman dan tidak ragu-ragu dalam keimanan mereka. Ragu di sini bukan berarti ragu yang merosakkan iman. Ragu dalam ketaatan. Sebab tu ayat sebelumnya disebut berkaitan dengan taat. Ayat berkaitan dengan taat. Iman itu sebelumnya disebut tentang ketaatan. Sesungguhnya sebaliknya kesempurnaan iman ternafi daripada kamu. Kesempurnaan yang ternafi, bukan iman itu sendiri, bukan iman yang basic, tapi kesempurnaan iman. Ini dikuatkan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka atau mengizinkan mereka berkata aslamna. Kalau orang munafik, Allah tak izinkan lah. Allah nafikan iman dia, settle lah. Tapi sekarang Allah izinkan dia mengaku sebagai aslamna, kami dah masuk Islam. Sedangkan orang munafik tidak dikatakan seperti itu. Sekiranya orang munafik, nescaya Allah akan menafikan Islam daripada mereka sebagaimana dia menafikan iman daripada mereka, serta melarang mereka daripada berangan-angan dengan keislaman mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengisbatkan keislaman mereka, tetapi tidak melarang mereka daripada mengatakan kepada Rasulnya, daripada mengatakannya kepada Rasulnya, iaitu mengatakan kami Islam. Sekiranya mereka bukan Islam yang sebenar, sekiranya mereka bukan Islam yang sebenar, sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada mereka, kamu tidak Islam, kamu bukan orang Islam, sebenarnya kamu berdusta. Macam mana Allah kata pada orang munafik? Munafik mengaku bahawa kamu adalah Rasulullah. Allah turunkan ayat Quran, nashhadu innaka la rasuluhu. Nashhadu innaka la rasulullah. Dia kata kami bersaksi bahawa kamu adalah Rasulullah. Allah kata kami bersaksi kamu ya Rasulullah, wahai Rasul, tapi kami bersaksi bahawa kamu munafik itu pendusta. Ini ayat munafik ni Allah menafikan dia dusta. Itu kaedah ketika Allah ucap tentang orang munafik. Setelah perbincangan yang panjang lebar ini, jelaslah dakwaan Islam dan iman sama erti adalah tidak benar. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Sini. Nak tolak siapa? Nak tolak Murji'ah. Murji'ah kata Islam tu sama, Islam tu iman, iman tu Islam. Mereka kata sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Tujuannya apa? Sebab mereka kata iman sebenarnya adalah membenarkan dengan hati. Cukup. Membenarkan hati adalah iman yang sebenar, Islam. Jadi Islam seerti dengan iman. InsyaAllah kita sambung ke surat 136. Kita buka pada soalan dan perbincangan, insyaAllah. Lama ni kita duduk lagi dengan takrif iman Islam, kesan-kesannya. So kita memilih untuk baca kitab Turas. Kalau kita baca kitab-kitab ringkasan, habis dah kita lama. Kita khatam akidah ni. Tapi kat mana? Kalau kita baca apa lebihnya kita baca kitab-kitab Turas ni, kita akan merasa kita akan merasakan rasa puas. Kita akan rasa puas. Kitab Turas ni, uslub dia kalau kita baca macam tak masuk. Bagi rumah baca sendiri kan, apa dia nak cakap ni, apa pusing rasa tak puas. Tapi bila dia hadir, kita tengok balik, kita beza kat mana. Tengok muka surat belakang-belakang, faham pula. Tengok surat depan, tak faham. Kita rasa puas. Satu kepuasan bagi seorang
penuntut ilmu. Yang kedua, perbincangan kitab-kitab turath, istilah-istilah yang digunakan. Kalau kita Arab lagi cantik sebenarnya. Istilah-istilah tu kadang-kadang kita temukan dalam istilah-istilah kitab moden. Itu kitab turath. Yang ketiga, perbincangannya masuk mendasar dalam semua, dalam sedalam-dalamnya, bukan ringkasan. Masalah apa tu? Cerita secara mendasar, walaupun tak tersusun. Walaupun orang zaman dulu tak banyak susun sangat. Dia banyak isi syarah depan belakang, dia tak susun sangat. Tapi kita dapat mengetahui dan memahami secara mendalam. Secara mendalam. Dan kalau kita habis satu kitab turath, kita akan rasa lega. Wah, habis syarah kita Tahawiyah. Berbeza daripada kita habis buku pocket buku, buku-buku formula formula sana sini, kita tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Jadi puas dan berkualiti. Sebab itulah bagus kita teruskan di samping daurah-daurah kita masih lagi kitab-kitab yang tertentu, kita buat daurah, kita fahamkan secara umum, kemudian detailkan balik kelas, kita teruskan insya-Allah. Okey, insya-Allah. Alaikum syai'. Ada sesuatu ingin ditanyakan? Nah, Ustaz baru sampai. Hayakallah Ustaz. Ustaz kita ni masih lagi bujang. Kamera lagi dah. Okey. Tak soalan InsyaAllah. Ustaz Justin. Ada soalan? Tak ada. Okey, insyaAllah. Okey, bawah tak apa. Okey, jadi insyaAllah kita sampai sini dulu. InsyaAllah semoga Allah SWT jadikan usaha kita dalam menuntut ilmu dalam keadaan kita hujan hari ini, kita datang hadir, sebahagiannya terperangkap dalam banjir, lepas tu datang juga dan sebahagian yang lain merendah hujan dengan motor. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan keberkatan dalam usaha dan keberkatan dalam ilmu. Dan erti keberkatan ilmu itu kita amalkan. Yang boleh amal kita amalkan, yang tak boleh amal kita yakini kebenarannya. Dah tahu benda mana yang mana betul, dah buat perbandingan, yakin. Anak selalu sebut benda ni. Ada orang yang datang belajar dah 10 tahun dah, dia sebut perbandingan je. Tanya aina Allah pun tak jelas lagi. Masih lagi buat perbandingan. Saya tahu ayat Quran cakap macam tu, tapi sampai bila-bila tak pi. Jadi kalau tentang ayat tentang akidah ni, kita belajar dengan tujuan untuk beriman dengannya, untuk kita yakini, bukan untuk kita jadikan dia sebagai perbandingan selama-lamanya. Berbanding itu hanya proses untuk kita belajar. Tapi kalau tahu yang mana betul salah, yakin dan teruskan istiqamah. Okey, sampai sini saja. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.